Oke, boleh nampak slide cikgu? Boleh. Nampak. Ya. Oke, so untuk tajuk yang cikgu akan ajar hari ini adalah kita mencari peratus dan mencari kuantiti. Peratus itu apa? Ada yang tahu peratus itu apa? Tahukah peratus itu apa? Tahu. Apa tuh peratus? Kalau tahu. Apa dia peratus? Macam 10%. Yang ada peratus itulah peratus yang diperkan dengan 100. Faham? Faham. Kuantiti itu apa pula kuantiti? Kuantiti tahu kan tidak? Kalau tidak tahu cikgu beritahu. Tidak. Oke, kuantiti ini adalah bilangan sesuatu objek. Contohnya dalam sebuah kotak ada 5 buku. Maksudnya kuantiti buku di dalam kotak tu ada 5. Faham kah? Di dalam botol ada 5 butang baju. Maksudnya kuantiti di dalam kuantiti bagi butang baju di dalam botol ada 5. Faham? Boleh faham? Boleh. So itu adalah kuantiti. Dia akan disebut bilangan. Peratus adalah sebarang nombor yang diperkan dengan 100. Okey ah? Ini kena tahu nih kuantiti dan peratus. Sebab dalam soalan berayat lah dia akan tanya cari kuantiti atau cari peratus ah. Okey, so kita tengok kepada soalan. Cikgu ambil soalan ni dari buku teks sahaja. Cikgu tahu kamu tidak juga baca buku teks, jadi kita sama-sama lah cikgu ajar dari buku teks. Boleh kah? Boleh. Okey, so tengok soalan pertama ni. Okey. Ini seorang perempuan ni, dia telah menghasilkan corak rama-rama dan kura-kura. Okey, ni rama-rama dia, ini kura-kura. Okey, dia nyatakan 168% petak telah diwarnakan. Nyatakan bilangan petak yang telah diwarnakan. Okey, soalan ni dia cari apa? Kuantiti atau dia cari peratus? Siapa boleh jawab? Apa dia cari? Dia cari kuantiti ke peratus? Kuantiti. Betul, dia cari kuantiti. Tengok sini. Bilangan petak. Okey. Peratus kan dia sudah bagi di atas tu. Okey, di atas ni kan dia sudah bagi peratus kan? So, dia cakap nyatakan bilangan petak. Dia cakap cari bilangan petak. Bilangan petak yang ingin kita cari ni adalah dia punya kuantiti. Jadi kamu rasa sebelumlah kamu tengok jawapan dia di bawah ni, berapa petak dia warna? Sebelum tengok jawapan dia lah, berapa petak yang dia warna? Sebenarnya soalan ni senang, tidak payah kira pun kita tahu sudah dia punya jawapan. Dia cakap 168% petak telah diwarnakan. Nyatakan bilangan petak yang diwarnakan. Kamu boleh fikir sendiri berapa petak yang dia warnakan? Boleh ke tidak? Cikgu tak nampak. Tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Tidak nampak langsung kah? Ya. Okey, coba keluar lepas tu masuk balik. Lukman pakai ibu punya kan? Ya. Keluar masuk balik. Yang lain nampak kah? Nampak. Nampak. Okey. Okey, so cikgu sambung Okey, so 168% petak telah diwarnakan. Dia suruh cari bilangan petak. Kamu boleh fikir dari 168% tu berapa petak yang dia warnakan?
Ada yang boleh jawab, Cikgu? Apa tadi salah kecil? Oke, tengok sini. Oke, Cikgu tanya, ini nama dia petak apa nih yang dia gunakan sekarang nih? Petak apa? Nama petak pun kamu tidak tahu. Petak apa nih? Petak Ya. mozaik. Petak mosek kau. Petak apa? Salah. Petak apa? Petak. Astagfirullah, tahun 1 Petak. pun boleh jawab. Petak apa nama dia tuh? Tahun 5 kan juga kamu nih? Tahun 1 Cikgu lagi pandai. Petak apa? Sampai besok nih. Petak apa? Empat tepat. Ada Helmi ke sini? Ada Helmi? Siapa yang mau ujian kelas Cikgu nih? Sabar. Cikgu cari kamu nih. Petak 100, 4 segi. Betul, sini. Si Liah nih kan jawab petak 100. Kenapa tidak buka mic Liah? Oke, betul. Nama dia adalah petak 100. Oke. Petak 100. Jadi, kalau dia gunakan benda ini petak 100, kita boleh fikirlah kalau penuh dia warna ni 100% maksudnya dia sudah warnakan 100. Boleh? Boleh faham, Cikgu? Tapi soalan kita nyatakan dia warnakan 168%. Jadi kalau macam tu, kita kena kira lah berapa yang dia warnakan. Jadi cara dia senang saja. 168% kita darab dengan, kita darab sahaja dengan 100. Okey, boleh? Boleh ke kelas? Boleh. Okey, so ini sudah kita keluarkan cara untuk menjawab ayat matematik dah. Tapi masalah kamu di sini, kamu tidak pandai nih kan mau selesaikan ini macam mana? Macam mana mau selesaikan ayat matematik nih? Yang cikgu buat sekarang, 168 darab 100. Macam mana? Kalau soalan begini. Ada yang boleh jawab? Kejap juga saya pikir. Saya fikir. Kenapa? Lukman tidak nampak lagi, Lukman? Ya, Cikgu. Kenapa? Tidak nampak tuh, Kau Tidak sudah tahu. pin yang cikgu tekan? Kau sudah pin? Sudah. Cikgu pun tidak tahu apa masalah. Sebab kawan kamu yang lain boleh nampak. Okey, Lukman, kau buka buku teks. Buka surat ni, tajuk dia berapa kuantiti dan berapa peratus tu. Cikgu sudah nampak, Cikgu. Sudah nampak? Okey, cikgu sambung slide ni. Okey, tengok sini soalan. Ini sebenarnya darab pecahan, darab pecahan senang sahaja. Kalau kita nampak soalan macam ni, 168/100 darab 100. Okey. Atas okey 1/60 okey, yang ini 100 ni dia sebenarnya per berapa? Cikgu sudah ajar kamu. Kalau nombor bulat Per 1. dia sebenarnya per dengan apa? 1. Yes, betul. Ada sudah siwa ni. Per dengan 1. Okey. Jadi kita akan perkan dia dengan 1. Ni dia ada kaedah lain sebenarnya, tapi cikgu ajar kamu kaedah yang paling senang. Okey, seterusnya atas mesti darab atas, bawah mesti darab bawah. Okey. So, dia akan jadi macam ni.
Atas darab atas, bawah darab bawah kan. So, 168 darab 100 jadinya berapa? Yang ni kamu dah boleh jawab. Awas. 168 darab 100. Guna kaedah mangkuk. Berapa jawapan dah? 1.600. 1.600. 168.000. 168.000. Ya, cikgu. Betul kata. Tambah berapa sifar? 2. Nah, tambah 2 sifar. So, berapa nih? Berapa nih? Jawab. Berapa nih? 16.800. 16.800. 100. Okey, seterusnya 16.800 bahagi 100. Berapa jawapan dia? Kalau bahagi macam mana? Guna kaedah mangkuk. Guna kaedah mangkuk. 168 perpuluhan sifar-sifar. Salah tuan ni. Macam mana? Astagfirullahalazim. Kaedah mangkuk. Kelas, kaedah mangkuk. 168. Yes, betul. 168. Kalau kaedah mangkuk, macam mana mau buat? Cepat, cikgu settle ni dulu. Okay, kalau kaedah mangkuk, kan di sini tiada titik dia. Ini adalah bahagi 16.800 per dengan 100 ni. Maksudnya bahagi. Kan cikgu sudah ajar, per tu maksud dia bahagi. So, dia akan jadi macam ni. 168 sifar-sifar bahagi. Maksudnya per tu adalah bahagi. Bahagi dengan 100. Jadi, di sini kan tiada titik. Kalau nombor ni tiada titik, titik dia di mana? Di belakang sekali. Belakang sekali. Titik dia di sini. Jadi, 100 ni ada 2 sifar. Kalau bahagi mangkuk dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri. So, berapa buat mangkuk kita buat? 2. 1, 2. So, buanglah. Di sini kan 1, 2. Yang ada dalam mangkuk ni kita buang. Jadi, dia punya jawapan 168. Boleh faham? Senang saja nih. Ini kemahiran yang kamu tidak lepas nih. Okey, so sekarang soalan cikgu. Ini jawapan dia. Soalan cikgu. Kenapa kita darab 100? Sebab 100 tu 200. Sebab dalam petak tu ada 100 kotak. Dalam kotak tu ada 100 petak macam tu. Betul Wani. Sebab 168% adalah dia mewakili daripada satu petak ni 100. Boleh faham semua? Boleh. Dia ada warnakan 2 petak ni. Ni petak 100 yang pertama, petak 100 yang kedua. Dia warnakan 168%. Jadi, kalau untuk cari berapa bilangan petak ni, kita kena darab 100. Soalan cikgu, kalau dia gunakan petak ni juga, tapi bukan petak 100, nama dia petak 90. Jadi kita kena darab apa? Darab 100 kah juga? Tidak. Darab berapa? 90. Betul. Kalau petak ni dia bukan petak 100, dia petak 90, kita darab 90. Kalau dia nama dia petak 80, kita darab 80. Boleh faham? Boleh. Boleh. Ini soalan paling senang pun kamu sudah terstuck. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Sabar dulu.
Okey, dia sama saja macam petak 100 tadi, tapi dia tukar situasi dan keadaan. Okey, tengok sini ya. Kotak B berisi 125% botol air mineral daripada kotak A. Berapakah bilangan botol air minuman di dalam kotak B? Okey, tengok. Kotak A 100% dia kalau diisi penuh bersamaan dengan 24 botol. Macam mana kita mau cari kotak B? Keluarkan ayat matematik macam cikgu bagi tahu tadi. Sama aja tuh. 125 Okey. per 100 Alright. darab 100. Darab 100. Siapa ada rasa jawapan dia lain? Wan itu betul sudah. Yang 125 per 100. Tapi bukan darab 100. Darab berapa kamu rasa? Darab berapa? Okey, situasi dia sama sebenarnya macam petak tadi. Okey, anggapkan A ini adalah petak 100, tapi dia bukan 100, dia 24. Faham? Kan dia cakap kalau ni penuh adalah 24. Betul lah, adalah 24. Sama lah macam petak tadi kan. Petak tu kalau dia penuh, tengok sini. Petak ni kalau dia penuh 100. Kotak ni kalau dia penuh 24. Jadi mau darab berapa sini? 24. Ya, darab je dengan 24. Boleh faham? Macam tu Boleh. saja tu. Yang lain boleh faham? Si Wani je faham? Boleh, faham? Boleh. Faham ah? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. So, kita buat sama-sama ni soalan yang ini. Oh. Okey, 24 tu sama dengan macam mana? Kita mau buat atas darab atas, bawah darab bawah. 24 per 1. Alright, 24 per 1. Okey, kamu darab sekarang 125 darab 24. Cikgu nak mau ajar darab atau darab sendiri? Berapa jawapan dia? Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, buat sekarang. Cepat sikit. Sudah dapat jawapan? Rp3.000. 3.000. Okey, betul. 3.000. Ini cikgu dapat ajaran 125 atas darab atas, bawah darab bawah. 125 darab 24, 100 darab 1. So, jawapan dia kalau kamu darab, buat kaedah bentuk lazim, dapat 3.000. 100 darab 1? 100. 100. Okey, sekarang, apa kita mau buat dengan 3.000 per 100? Apa kita mau buat dengan? Kita? Yes, kita bahagi. Maksud per adalah bahagi. So, berapa jawapan dah? 3.000 30 cikgu. 100. Yes, 30. jawapan dia adalah 30. 30. Guna kaedah mangkuk sahaja. Sebab tu cikgu cakap kaedah mangkuk tu penting. Di mana-mana topik pun kita akan jumpa dengan kaedah tu. So jawapannya 30. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, sekarang Boleh. untuk soalan macam ni cikgu mau bagi kamu tips.
Macam mana kita supaya lagi senang tidak payah fikir tadi. Tadi cikgu suruh kamu fikir kan. Kenapa 100, 24, 90, 80 yang ni nih. Kenapa dia 24 tu kan? Sekarang kalau kamu jumpa soalan dia cakap daripada kotak daripada, okey. Ni nampak istilah daripada ni. Nampak yang cikgu bulat tu kan? Itu bermakna kamu kena gunakan operasi darab. Faham? Darab berapa bilangan kotak tu? Boleh ikut cikgu? Boleh. Dia cakap 125 botol air minuman daripada kotak Maksudnya 125% darab kotak Kotak itu berapa? 24. Okey? So, itulah sebab dia. Sebab ada istilah daripada ni. Jadi itulah dia punya jawapan. Okey, boleh? Ikut cikgu. Boleh. Okay, kita tengok soalan yang uji minda ni. Okay. Dia cakap kira bilangan telur di dalam soalan pertama bekas Q. Okay, kita tengok bekas Q situasi dia. Bekas Q berisi 260% biji telur daripada bekas P. Dia cakap daripada bekas P. Jadi macam mana membuat? 260 per 100 per 100 darab berapa? Kotak P ada berapa? 30. Macam tu. Okey, cuba yang R lagi. Bekas R macam mana? 130 per 100 darab bekas P. Bekas P berapa? 30. Okey. Okey, so yang lain faham? Faham. Okay, so itu tips dia. Alright. Senang saja kan? Okey, so itu adalah untuk mencari peratus. Okey. Ini sejak kaedah dia tu. Yang penting kamu boleh keluarkan step pertama iaitu ayat matematik dia. Lepas tu baru kita akan perkan dia dengan 1 atas darab atas bawah darab bawah. Lepas tu kamu bahagi dapatlah jawapan. Okey, sekarang adalah soalan mencari peratus pula. Okey, dia terbalik saja. Kalau tadi kita cari kuantiti, sekarang dia bagi kuantiti, kita kena cari peratus. Boleh? Dia terbalik saja. Boleh. Mencari peratus lagi senang. Sebab apa-apa nombor, kalau kita mau cari peratus dia, kita kena darab dengan 100. Okey, tengok sini. Okey, azam saya simpan lebih. Simpanan bulan Mac, dia sasarkan sebanyak RM70. Kamu mau simpan duit, sasaran kamu, target kamu adalah RM70. Tetapi yang kamu simpan adalah RM140. Lebih ke kurang tu? Lebih. Okey, cikgu tanya kamu, kalau bab peratus ni, kalau kita target RM70 dan kita simpan RM70, berapa peratus tu? 140%. 140. So, tengok buku lah tu. Dengar soalan cikgu. Kita target, tabung kita tahu bulan ni RM70. Dan akhir bulan tu kita memang dapat RM70. Jadi berapa peratus? 70. 70. Salah. 110. 110. Macam mana boleh dapat 110? Okey, jawapan dia adalah 100%. Okey? Macam kalau cikgu bagi markah kamu, Pak. Soalan ada 100 markah. Kamu betul 100 markah. Jadi berapa peratus? 100. 100%. So macam dia juga. Kalau target, kalau cikgu bagi markah 100%. betul lah tu. Kalau cikgu kamu target mau simpan RM70 dan pada akhirnya kamu memang dapat simpan RM70, maka kamu akan dapat simpanan kamu tu peratus dia adalah 100%. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Tapi dalam soalan kamu ni, Boleh. buat hal. Okey. Dalam soalan kamu ni, dia target RM70, RM70,
tapi dia boleh simpan Rp140. Kamu rasa dia akan lebih daripada 100% atau kurang dari 100%? Lebih dari 100%. Yes, dia akan lebih. Kenapa dia lebih? Sebab dia target 70 je, tapi dia punya simpanan 10, lebih dari 70. lebih daripada Yes, betul. Sebab melebihi daripada apa yang dia target. So, cara untuk kita cari peratus, okey, tengok sini ya, dia punya soalan. Berapa peratus wang yang berjaya disimpan daripada sasaran? Alright. So, cara dia di sini, kita cari peratus ni, kita darab sahaja dengan 100. Okey. So, yang kita dapat, okey, yang simpanan tu dapat cikgu insert dulu. Okey, 140 per dengan 70. 70 ni per, kenapa dia di bawah, kenapa dia di atas? Sebab tu adalah yang sasaran kita. Faham ah? Kenapa 70 di bawah, 140 di atas? 140 tu yang dia dapat, yang di bawah tu sasaran dia. Kalau dia suruh cari peratus, dia kena darab dengan berapa cikgu cakap? Baru saya cikgu cakap tadi. Darab dengan 100. Dan jangan lupa dia punya simbol peratusnya. Dia kena ada simbol peratus tu. Jadi, kalau macam ni macam mana? 140 per 70 darab 100%. Yang ni macam mana kita mau buat? Macam mana kita mau buat? Sama juga sebenarnya, atas darab atas, bawah darab bawah. Kalau 100%, macam mana mau tukar dia kepada pecahan? 100% per 1. Oh, mana ada per 1? Sepatutnya dia 100 per 100 lah. Kan per 100. Fahamkah? Dia akan jadi 100 per 100 lah. Tapi, untuk yang ini, cikgu akan ajar kamu step supaya jawapan kamu itu tidak panjang. Kita akan disebabkan bawah ni ada sifar dan di tepi ni ada sifar, kita akan potong sifar dia. Okey? Yang ini je. Ini dan ini. Okey, dia sudah hilang lah sifar dia. Ini je boleh ha? Ini dengan ini. Boleh? Boleh ikut cikgu? Sebab dia kosong kan, sifar-sifar, jadi kita boleh potong. Okey? Okey, lepas tu dia akan jadi macam ni. Sebab kita sudah potong dia punya sifar. Ini akan jadi 7. Yang ni akan jadi 10%. Okey, boleh ikut cikgu? Boleh. Boleh ha? Alright, so yang ini barulah kita tukar kepada bentuk pecahan yang cikgu suruh tadi. 10%. Kalau tukar kepada pecahan, dia jadi? 100%. 10% bah. Kalau tukar kepada pecahan, dia jadi 10 per 100. Sebab kan di per 100, maksudnya mesti per 100. Kalau dia tiada ni, baru dia jadi 10 per 1. Boleh ke cikgu? Boleh. Kalau ada simbol tu, apa-apa saja nombor, dia akan jadi per 100. Okey, so kalau sudah macam ni, atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, kamu buat atas darab atas, bawah darab bawah. Bagi cikgu jawapan. Atas berapa, bawah berapa? Guna kaedah mangkuk. Tutup mata pun boleh jawab. Atas jadi berapa? Bawah Jadi berapa? 700. Bawah 700. Atas?
1.400. 1.400. Okey, yang lain boleh faham? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey. So Ya, boleh. sekarang barulah kamu bahagi 1.400 bahagi 700. Gunalah kaedah bahagi kamu. Okey, ini lagi. Kalau cikgu mau ajar kamu supaya nombor tu lagi nampak senang. Atas ada sifar, bawah ada sifar, betul? Dan sifar tu di hujung je boleh guna keadaannya. So kita potonglah sifar dia ni. Di bawah potong 2, di atas potong 2. Okey. Boleh ikut cikgu. Atas potong 2, bawah potong 2. So Boleh. dia akan sekarang nombor ni jadi Boleh. copy paste. Sekarang nombor ni jadi kita dah potong kan sifar dah. So dia jadi 14/7. 14/7 ni maksudnya 14 bahagi 7. Berapa jawapan dia? 2. Jawapan dia 2. Tapi dia 2%. Kejap, cikgu mau betulkan balik. 2 kan? Kejap. 140. Memang akan dapat 2 nih. Okey, dia akan dapat 2. Okey, boleh ketik ke macam Boleh. Boleh. Okey, so boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kalau boleh Boleh. faham kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Hari ini soalan yang kamu buat adalah soalan ini ya. Yang uji itu, yang penting kamu tahu je step. Kamu tengoklah balik langkah kerja yang cikgu ajar. Nanti cikgu kongsi slide-nya. Okey. Okey, cikgu. Okey, tengok sini. Hitung peratusan pesanan 180 kotak pelitup muka daripada pengeluaran asal 80 kotak pelitup muka. Okey, yang pertama kamu kena tahu dulu, yang mana satu target, yang mana satu yang dia dapat. Di sini yang mana satu target? 180. Itu bukan target, itu pesanan dia, maksudnya yang dia dapat, yang dia terima. So 180 tu adalah dia punya yang dia dapat lah. Sebab kamu mau tentukan nih, mana satu yang di atas, mana satu yang di bawah. 80. Target tu adalah dia punya 80. Okey, sebab kita mau tentukan dulu 180 atau 80 yang di bawah. Tapi kebiasaannya yang kecil lah di bawah. Kamu letak ya yang besar di atas, yang kecil di bawah. Okey? Darab dengan cari peratus kena darab berapa? 100. 100 apa? 100%. Okey, 100%. Cepat.
Oh, tidak boleh. Tidak beratus. Sabar ah. Coba tengok dulu yang ni. 100 per 1. Oh, yang ni. Nampaklah ni cikgu ajar balik nanti. Yang ni ada salah tadi yang nombor 3 ni. Cikgu ajar balik nanti. Kita buat yang nombor 4 dulu. Boleh? Boleh. Okey, tengok sini ya. Boleh. Tadi cikgu ajar kamu, kalau peratus dia ni, kita kena per dengan 100 kan? Ya. Sebenarnya tidak boleh. Sebab cikgu tengok jalan kerja buku teks ni, tidak boleh. Sebab kita mau cari peratus. Jadi peratus dia jangan kasih hilang. So kalau kita abaikan simbol peratus dia ni, dia sepatutnya dia jadi per berapa? Macam yang Wani cakap tadi. Per berapa? 1. Per 1. Dia akan jadi per dengan 1. Okey. So kita akan buat dia per dengan 1. So baru kita akan boleh buat atas darab atas, bawah darab bawah. Okey? Boleh? Boleh ikut cikgu? Boleh. Okey. Yang penting peratus dia tu jangan kasih hilang. Takut nanti jawapan dia lain. Sebab kita mau cari peratus kan? Okey, so cikgu tulis balik yang ni. Sekarang, okey, cuba darabkan atas darab atas, bawah darab bawah. Dapat berapa? Atas tu dapat berapa? 1.800. Yes, betul. 1.800. Bawah dapat? 8. 80. 80. Yes, betul. 80. Sekejap. Atas jadi 1.800. 1, 2. Bukan 1.800 ya. Tambah berapa sifar? 2. Tambah 2. 18.000 Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, sekarang barulah kita guna kaedah yang potong cikgu ajar tu boleh pakai ya. Kalau per di sini, sifar ni di hujung boleh potong. Bawah potong berapa sifar? 1. 1. Atas? Satu. Boleh ke kalau Satu. bawah 1 atas kita potong 2? Tidak Tidak. boleh ha? Ya. Kalau bawah 1 atas mesti potong 1. Okey. Sekarang baru kamu boleh bahagi. 1.800 bahagi 80. Buat bentuk lazim. Dapatlah kamu jawapan dia, okey? Mau cikgu tunjukkan bentuk lazim juga? Coba. Oh, ada yang baru masuk ha? Ya. Boleh ikut cikgu masih kelas? Boleh. Boleh. Jangan peningkan kepala. Boleh. Dia tidak susah pun tuh. Ya, jangan peningkan kepala. Nanti cikgu akan upload rakaman kita nih di YouTube. Nanti kalau yang tidak paham tuh kamu tengok aja balik ah. Apa yang cikgu cakap. Oke, cikgu. Oke. Oke. Yang ni yang ni bahagikan 1.800 bahagi 8. Jadi 1, 8, sifar bahagi 8. So, 8. Darab berapa dapat 18? Ambil 2 terus 18. Darab? Yang tiada kan? Yang kecil dan hampir? Tiada. 16. Darab 2 sama dengan 16.
16. Yang ini kita tolak. Berapa baki dia? 2. Yes, baki dia adalah 2. So, akan jadi 20. Ini tolak kah? Cikgu ndak tulis operasi dia, malas cikgu buat. So, 2. Turun sifar, jadi 20. Darab berapa 20? Tiada. Yang Paling kecil dan dekat hampir? 16. 16 juga. 2. So, 16. 1, 6. Kita tolak, dapat berapa? 20 tolak 4. 16, dapat? 4. 4. Turunkan sifar. So, dapatlah dia punya jawapan. Darab berapa? 40. 5. Adakah? Ada Darab 5. 5. Sama dengan 40. 40. Di bawah. Yang ini sepatutnya kamu buat sendiri, Bani. Sebab pada cikgu untuk operasi bahagi ini kamu sudah boleh buat, tapi cikgu harus tunjuk juga. Oke, so dapat sifar. Jadi jawaban dia di sini 225 peratus. Oke, boleh paham? Boleh. Senang Boleh. saja. Boleh. Pastikan kamu jawab soalan di rumah tuh. Coba elakkan guna calculator. Nanti kemahiran kamu susah tuh, dia jadi kurang. Jangan guna calculator, buat coba sendiri. Calculator untuk kamu semak jawaban saja. So, 225%. Oke, boleh ha? Ini dia Boleh. punya jawaban. Boleh. Oke, cikgu mau betulkan soalan nomor 3 ini tadi. Apa yang salahnya? Oke, ini jangan. Cikgu padam baliklah. Oke, jawab. Padam baliklah. Ini salah dia tadi sebab kita perkan dia dengan 100. Sepatutnya tidak boleh, ha? Sekejap, cikgu padam dulu semua. Oke, tengok sini. Yang ini pun tidak boleh potong dulu. Oke. Oke, boleh ikut cikgu, masih boleh? Masih boleh bertahan? Boleh. Boleh. Sikit je, 4 soalan je kita buat hari ini. Oke ya, di sini kita kena perkan dia dengan berapa? Apa yang Wani cakap 1. tadi? Yes, perkan dengan 1. Copy. Kita perkan dengan 1. So, dia akan jadi 100 per 1. Oke, baru atas, darab atas, bawah, darab bawah. Atas tu jadi berapa nomor dia? 14.000. 14.000. Oke, betul. Bawah jadi 70. 70. Kalau yang mencari peratus nih, peratus itu jangan kasih hilang, ah. Buat macam yang cikgu tulis, cara cikgu tulis tu. 14.000 bawah jadi 70. Oke, yang ni kita boleh potong ke tidak? Boleh kan kita Boleh. potong? Oke, potong. Oke. Yang atas pun potong 1. Oke. So, sekarang barulah kamu buat bahagi macam biasa. 1.400 bahagi 7. Oke, boleh? Buatlah bentuk lazim macam tadi cikgu buat. Lepas tu dapatlah jawapannya berapa? 1.400 bagi 7. 200. Oke, dapatlah 200. Oke, boleh kelas? Boleh. Boleh. Itu saja tuh. Yang penting kamu janganlah cuai jawab 1.400 bahagi bahagi 7. So,
Berapa jawapan Dewan nih? 200. 200. Oke. So begitu sahaja. Oke, boleh? Yang kamu ikut ya step by step nih, kamu dapatlah jawaban dia. Oke, kita tengok nih, tapi cikgu ndak mau jawab. Kita tengok yang ini. Soalan nomor 2. Kita keluarkan ayat matematik ya. Nanti kamu buat sendiri. Cari peratusan. Oke. 42 buah buku diterbitkan daripada sasaran 30 buku. Oke. Kita keluarkan ayat matematik dah. Apa nomor yang di atas, apa nomor yang di bawah? Nomor atas 42, nomor bawah 30. Yes, pandai. Alright. Lepas tu darab dengan? 180. Kenapa? Kenapa darab dengan 180? 100. Kejap. Cikgu tulis. Apa sudah kamu buat nih? Jap. Oke, kita mau tahu, tentukan dulu nomor atas dan nomor bawah. Nomor atas apa tadi? 42. Yang besar di atas. Sebab sasaran dari cakap, kan target, cikgu cakap. Sasaran itu mesti di bawah. 30 kan? Darab berapa? Darab 100. 100 apa? 100 apa? 100 peratus. Jangan lupa simbol peratus dia. Per 100 1. apa? Siapa cakap 100 berapa tuh? 260. 100 peratus lah, sebab cari peratus kan. Boleh? Boleh. Sebab dia cari peratus, kena darab 100 peratus. Oke, ini yang ayat matematik dia. Kamu selesaikanlah, dapat jawaban dia tuh nanti. Yang B, apa nomor atas, apa nomor bawah? 108 di atas, 90 di bawah. Darab berapa? Darab 100. 100, oke. Boleh sudah tuh. Kita apa? Ini biar. Biasanya kamu tidak boleh jawab soalan tuh, sebab yang ini pun kamu ndak boleh buat. Jadi memanglah tidak boleh jawab. Oke, yang di atas 108, yang di bawah 90, darab dengan 100. 100 peratus. Oke ya. Oke. Ini nanti buat sendiri ya, selesaikan. Oke, yang ini lagi tadi. Macam mana kita mau cari quantity, bilangan. Cari bekas Q, yang bekas Q. Bekas Q berisi 260% daripada bekas P. Macam mana mau buat tadi cikgu cakap? 260 per 100. Per 100. Darab? Darab 30. Darab 30. Yang lain boleh? Kasih Wani seorang aja boleh? Boleh, masih faham. Boleh, faham. Boleh. Bagus kalau boleh. Ini cikgu kasih permudahkan kamu sudah nih. 260 per 100 darab 30. Kalau yang R itu macam mana? 130 per 100 darab 30. Alright. So ini ayat matematik dia, kamu tinggal cari nanti, selesaikan. Oke, boleh buat. Kamu boleh buat nanti, jangan lupa hantar di grup Telegram, kecuali ada beberapa orang kan yang tidak boleh masuk tuh, PM cikgu secara personal. Oke, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tutup kelas? Tidak. Buka surat berapa nih? Tidak. Buka surat berapa nih? Ada yang buka buku teks kah? Ada saya. Berapa? Muka surat berapa tuh Adli? Bukan Adli, Danish. Yang ini. Coba ini nih. Muka surat berapa? 82. 82. 83 juga. Yang kerja, coba ini nih. Yang ini? 83. 83, kerja rumah
buku teks. Buka surat 83 kan? Oke. Ada apa persoalan sebelum kita tutup kelas? Cikgu, Tidak. tulis nama. Kenapa? Siapa ada yang mau tanya soalan? Kenapa tulis nama dekat message? Oh, buat di buku tulis kamu lah. Oke. Janganlah buat di kertas kosong nanti hilang. Oke. Kalau tidak apa-apa soalan, itu saja. Oke, boleh keluar. Terima kasih kelas. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kasih, ciao.